Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahi Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Haji, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Salam dan selawat kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Hari yang amat panjang setelah workshop untuk remaja sebelah petang tadi, alhamdulillah. Dan insyaAllah topik yang akan dikongsikan pada malam ini tidak sama dengan hari-hari sebelum ini, iaitu dakwah memahami saudara baru. Jadi kita akan, sebelum kita berbincang tentang bagaimana untuk memahami saudara baru, kita fahami serba sedikit tentang definisi saudara baru itu. Kalau kita lihat merujuk kepada pemahaman masyarakat, saya akan bagi beberapa pemahaman insya-Allah, definisi dia. Kalau ikut masyarakat, iaitu seseorang yang baru memeluk Islam. Ataupun secara biasanya, kalau masih ada di Malaysia, iaitu digelar sebagai masuk Melayu. Ini masyarakat. Namun kalau kita lihat dari segi kita sebut dalam kamus istilah fiqh, mu'alaf ialah mereka yang dipujuk hatinya untuk memeluk Islam, iaitu antara mereka yang layak mendapat zakat dalam 8 asnaf tersebut yang disebut dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60. Dan Dr. Yusuf Qaradawi, dia mempunyai satu pendapat yang sangat cantik, iaitu di mana Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahawa mu'alaf adalah orang yang hatinya condong kepada Islam, atau mereka yang jadi ketua kabilah yang boleh dijinakkan hatinya untuk memeluk Islam, ataupun mereka yang memeluk Islam. Jadi kalau secara kesimpulannya, kita katakan bahawa mu'alaf adalah mereka yang memeluk Islam, dan diluaskan skopnya, bermaksud juga merujuk kepada mereka yang belum Islam, yang tidak menentang Islam, yang ada peluang untuk kita dakwah. Sebab itu kalau kita lihat dalam kitab fiqh zakat Dr. Yusuf Qaradawi, dia juga sebut bahawa zakat ini boleh diberikan kepada orang belum Islam untuk menarik mereka memeluk Islam. Dan macam saya, saudara baru lagi tak 11 tahun season sebab biasanya kalau jumpa orang akan kata, Masya Allah, awak dah memeluk Islam, dah masuk Islam, saudara baru. Kalau contoh dia jemput ceramah, hari ini kita ada saudara baru. Saya okey lagi 11 tahun. Bayangkan Syekh Husaini dah 40 tahun. Orang jemput dia ceramah, hari ini kita mempunyai ustaz saudara baru yang memperkenalkan dia umur 30 lebih. Syekh Husaini dah memeluk Islam 40 lebih tahun. Siapa lebih baru? Tetapi kalau biasanya, ini antara terminologi yang digunakan. Penggunaan saudara baru kurang sesuai. Sudah tentu dia nampak seperti Islam ada kasta baru. Kerana apa yang baru kita tahu, akhirnya dia akan jadi lama. Jadi kita kena panggil dia saudara lama. Selepas dah lama, dia akan jadi saudara expired. Jadi itu terminologi yang kadang-kadang tak berapa sesuai kita gunakan. Baik. Jadi sekarang kita akan lihat antara sebab-sebab mereka memeluk Islam. Banyak cerita yang kita dengar, dan saya akan juga kongsikan beberapa iktibar dan kisah, bukan cara mereka memeluk Islam, tetapi antara cabaran dalam menangani dan mengendalikan saudara baru ataupun mu'alaf ini. Iaitu antara sebab mereka memeluk Islam yang kita tahu. Contoh, ada yang kerana, pernah dengar tak orang kata dia masuk Islam sebab mimpi. Kerana dia mimpi ada orang berbaju putih datang berjumpa dengan dia. Okey? Dan kemudian ada yang kata sebab majoriti sebab perkahwinan. Kerana perkahwinan. Mungkin akak-akak, puan-puan di belakang disetujui dengan saya.
Ada satu lagu Jamal Abdillah, siapa bilang gadis Melayu tak menawan? Betul ke? Itu lagu dia, bukan lagu saya kan? Okey. Maksudnya, majoriti mereka memeluk Islam kerana kahwin. Dan nanti saya juga akan kongsikan, iaitu bagaimana kita sebagai Muslim, yang dah Muslim ni, bila kita nampak mereka yang kembali kepada Islam ni, bagaimana kita nak tanya? Skill tanya tu. Sebab kadang-kadang skill tanya kita tu, niat kita baik, kita nak tahu. Tetapi cara kita tanya tu, seolah-olah mempertikaikan dia. Saya bagi contoh, tak kena mengenai dengan terlalu kepada saudara Muslim, tetapi kita tanya kepada dia, babi tu sedapkah? Kita tanya dia satu soalan dan dia memeluk Islam pada umur 30 tahun dan dia dah makan benda itu 30 tahun. Kalau jawapan yang logik yang saya akan bagi tahu, kalau hari ini orang tanya saya, bro, tadi remaja-remaja ada tanya soalan ini. Jadi saya bagi tahu kepada ibu-ibu, bapa-bapa di sini. Bayangkan kalau saya memeluk Islam pada usia 22 tahun dan selama 22 tahun saya makan benda itu. Kalau secara logiknya, kalau benda itu tak sedap, rasanya saya makan tak? Tak, kalau benda itu tak sedap, rasanya saya makan tak? Tak akan makan. Sudah tentu jawapannya adalah sedap. Kalau tak sedap, takkan saya makan. Jadi soalan tu dia kata, rasa macam mana? Nak explain macam mana? Tak boleh nak explain. Dia beyond words, okay? Beyond words. Jadi, satu, kahwin. Kedua, pergaulan. Ketiga yang kita sebut adalah sebab kebajikan. Ada orang memeluk Islam sebab kebajikan. Sebab kita ada bagi zakat, bantu mereka dalam kesempitan hidup, ada usaha-usaha dakwah kepada mereka dan mereka memeluk Islam. Kemudian melalui kajian perbandingan agama, mereka yang mengkaji ini, yang memeluk Islam ini, kajian melalui Islam, orang kata memeluk Islam kerana kajian sangat sedikit. Majoriti sebab kahwin. Kemudian dakwah, azan. Sebab dengar azan. Dia dengar azan, dia rasa seronok. Dia rasa tenang hati dia. Itu antara sebab. Now, sebelum kita pergi lebih lanjut, sama ada alasan itu kita boleh terima ataupun tidak, tapi itu alasan yang mereka tulis. Kerana contoh, kalau kami yang mendaftarkan pengislaman, di situ kami akan tulis sebab mengapa memeluk Islam. Untuk tujuan kajian. Untuk tujuan memantapkan kajian-kajian kita dalam bentuk dakwah kita. Kemudian, satu lagi, status kalau di Malaysia, status Bumi Putra. Dia masuk Islam, dia boleh dapat status Bumi Putra. Sebab itu dia kata, masuk Islam, masuk Melayu. Saya bagi contoh, tahun 2013, saya pergi umrah bersama dengan seorang datuk. Datuk ini adalah seorang Cina dan Muslim. Dia memeluk Islam. Dan bila dia memeluk Islam, dia bersama dengan saya, dia secara bangganya kata, dia tanya saya, Firdaus, kamu ada tak amanah saham Bumi Putra? Saya kata, Datuk, saya tak ada ASB ni. Sebab saya bukan Bumi Putra. Dia kata, kenapa kamu tak pergi apply? Saya kata, Datuk, saya masuk Islam bukan masuk Melayu, itu untuk Bumi Putra. Dia kata, kamu ni bodoh lah Firdaus. Masuk Islam tak mau Bumi Putra. You tengok, saya tak tahu kenapa. Dia pergi mana-mana, dia bawa ASB account dia, buku account dia. Ini dekat Mekah ni. Dia tunjuk, tengok, nama saya tu, Bumi Putra, tengok berapa lot saya ada. Dia tunjuk semua tu. Dia kata, itu sebab dia masuk, antara sebab dia masuk Islam, nak dapatkan projek. Sebab ada certain projek, kalau bukan Bumi Putra tak boleh dapat. So, ada kepentingan ekonomi di situ. Yang saya sebut ni adalah real case, real issue. Mungkin ada yang pernah mendengar juga. Kemudian sebab perniagaan, yalah, sebab bila ajak, bagi tahu kepada dia benefit, manfaat bila masuk Islam. Orang Islam akan support you. Jadi dia akan fikir, ekonomi make sense. Jadi dia akan memeluk Islam. Apatah lagi kalau suasana di mana majoriti rakan niaganya ataupun pelanggannya adalah Muslim. Sebab nak bercerai ekspres juga pun ada. Sebab di Malaysia, saya cakap dari segi konteks Malaysia, di Qatar saya tak berapa tahu. Di Malaysia, kalau orang nak cerai laju, cepat, tanpa gunakan peguam, simple. Macam mana?
salah seorang, contoh kalau suami dia nak bercerai dengan isteri, nak save kos guaman, dia masuk Islam, setelah 6 bulan, maka perkahwinan akan dibubarkan secara automatik. Okey? Akan dibubarkan secara automatik. Dan difahamkan sekarang di Malaysia ada ura-ura untuk memperbaiki undang-undang ini. Wallahu alam bagaimana? Maksudnya mereka juga perlu bercerai di mahkamah sivil, perlu melalui perbicaraan. Sebab bila seseorang telah memeluk Islam, dia dibicarakan di mahkamah syariah, dan isteri ataupun suaminya yang masih belum Muslim, dia di mahkamah sivil. Jadi ini antara yang menjadi isu undang-undang yang kita tak akan bahaskan banyak sangat, memerlukan banyak masa untuk dibahaskan. Dan of course sudah tentu, apa jua sebab ini adalah sebab qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang kita akan faham, kita akan lihat apa cabaran mu'alaf ini. Saya panggil mu'alaf Hari ini kalau di Malaysia mereka tak guna mu'alaf, mereka tak guna saudara baru. Mereka guna saudara kita. Penggunaan terminologi. Fine, tak ada masalah. Saudara kita, saudara anda, saudara saya, semua saudara. Alhamdulillah. Okey. Sebelum mereka memeluk Islam, apa cabaran mereka? Kalau semalam tuan-tuan dan puan-puan yang dah hadir, cabaran saya agak berbeza dengan yang lain. Cabaran yang saya hadapi tidak sebanyak orang lain. Kalau dari segi masyarakat Cina, sebenarnya kita perlu membahagikan bahawa orang yang memeluk Islam ni dari segi bangsa dia. Bangsa berbeza. Bangsa Cina, bangsa India, bangsa orang asli dengan dari Borneo, cabaran yang dihadapi berlain-lainan. Jadi antara cabaran mereka sebelum memeluk Islam adalah agama adalah urusan peribadi. Kemudian mereka ada persoalan, semua agama sama. Ini cabaran mereka. Dan orang asyik suruh mereka, John, masuklah Islam. Tetapi persoalannya tentang agama Islam tak terjawab lagi. Contohlah kan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada salesman kat sini suruh beli barang, tuan, belilah pula tuan, belilah. Tapi salesman tu tak jawab soalan kita lagi. Rasa kita nak beli tak? Dia psikologi yang sama. Kita suruh orang, masuk. Memang niat kita baik. Salesman tu niat dia pun baik, nak bagi poket dia tebal sikit, dapat commission. Tetapi bila mereka persoalannya tak terjawab, maksudnya agama ini tak ada persoalan. Dan yang lebih memburukkan keadaan bukan soalan tak terjawab. Yang lebih memburukkan keadaan ialah apabila soalan tidak dapat dijawab, masih suruh orang masuk, kemudian marah dia lagi. Janganlah tanya banyak. Islam ni simple. Bila tanya dekat dia, mana yang simple? Senanglah janji. Okey tak jawapan macam ni? Tak okey. Jadi, salah satu masalah je ialah dalam kes pengendalian begini ialah bila kita tak tahu, cakap tak tahu, jangan marah dia, jangan asyik suruh dia masuk. Kerana kalau kita suruh dia masuk, okey dia join. Lepas tu kalau dia tak praktis, apa guna dia? Dia tetap buat syirik? Tidak. Kemudian, mereka tak yakin boleh jadi Muslim yang sejati. Tak yakin. Dia kata, kalau saya masuk Islam, boleh ke solat 5 waktu ni? Sebab saya tengok kawan saya yang Muslim pun tak boleh solat 5 waktu. Dia risau. Kalau yang lahir dalam agama ini, dia pun tak boleh solat 5 waktu, saya masuk Islam mau 5 kali ya? Tak mau. Dia takut. Sebab pelbagai persepsi. Jadi saya akan bagi beberapa contoh soalan yang saya bagi. Saya tidak mahu hanya timbulkan persoalan. Bro, asyik bagi soalan, bagilah jawapan. Ada jawapan dia. Contoh, ada seorang lelaki dari Jerman. Dia belajar di NGO, di pusat dakwah kami. Dia belajar. Kami open. Non-Muslim datang, Muslim boleh datang, siapa-siapa boleh datang belajar. Jadi bila belajar, dalam 3-4 bulan, saya tanya kepada dia. Saya kata, Frederick, so anything else that you dislike? Sebab saya dah tahu dia sebab dia belajar agama, maksudnya dia berminat. Kalau tak berminat, buat apa belajar? Simple common sense. Saya tanya dia, Frederick, anything else that you dislike about Islam? That you cannot accept about Islam? Dia kata, Brother Firdaus, I'm okay with everything about Islam. I'm okay. Ada masalah tak itu?
Dia okay with everything, tapi belum Islam lagi. There must be something wrong. I'm okay with everything, tapi tak masuk Islam lagi. So, saya buat jemputan, saya kata, then since you are okay with every single things in Islam, nothing that you dislike, nothing that you disagree, then what stop you from become a Muslim? Dia kata, Brother Firdaus, I want to make sure after I become Muslim, the first moment, ini niat mereka bercantik tau, and the alasan dia valid. The first moment after I recite my Shahada, I have memorized my Shahada, I want to make sure that I able to pray 5 times a day. Bukan step by step. Dia nak manage to pray 5 times a day. Logical punya argument. They want to be the perfect Muslim. Yang tadi takut tak boleh jadi Muslim sempurna. Yang ini expectation sendiri ialah I want to be the best Muslim. Jadi counter kepada dia ialah, saya bagi tahu kepada dia, Frederick, do you learn everything before you go to school, or you learn a bit then you go to school and learn more? Jadi dia kata, of course I can't learn everything before I go to school, so maybe I might learn a bit, then I will go to school, and in school I will learn more. Cool. So the same thing, you expect yourself to be the perfect Muslim the moment you do Shahada, and that is perfectly fine and marvelous, brilliant, superb. But again, Islam is about gradually progress. You become a Muslim is like you register yourself in a school, and then you enter the school, you have the commitment to learn. If you don't register yourself, you're not going to learn. Like for example, another example, you want to go to gym, you want to have the perfect body. But if you say, I'm going to gym, but you are not willing to sign up for the membership, do you think you will be going to the gym? Dia kata, most probably no. Why? Because you haven't paid anything. You have no commitment. The moment you have signed up for 1 year membership, what are you going to do? Hey, I have already paid. I don't want to waste my money. I must go and do it. The same analogy here. Dan kemudian 1 week later, dia text saya dan dia kata, okay, Brother Firdaus, I'm ready to become Muslim. Sometimes it's about giving them the right answer. Bukan marah mereka, memang valid. Dan tak apalah, then you wait lah. Wait sampai bila? Tak boleh. Kita tak pushy, kita tak paksa mereka, tapi kita just nak enlighten mereka. Now is the right time. Ada yang kata mereka keliru dan takut juga, Islam ini one way ticket. Kawan-kawan dah takutkan dia, one way ticket lah. You can come in, you cannot go out. Macam Hotel California. You can check in, cannot check out. Dia takut. Dan apatah lagi kalau parents mereka yang bagi halangan kepada mereka dengan mengatakan, you fikir baik-baik, you masuk Islam, Islam ini you can only go in, you cannot go out. Kalau perempuan, dia takutkan dengan lain pula. Kalau non-Muslim yang belum Islam, perempuan yang nak memeluk Islam, ketakutan dia berbeza. Ibu bapa juga akan gunakan psikologi. Apa dia? Dia kata, you sure you want to become Muslim? If after you married your husband go and marry another one, what's going to happen to you? Wow. If he marry another one, still okay. How if he have 4? What's going to happen to you? Who going to look after you? You remember, think properly, they can marry 4, you know. Takutkan. Jadi keliru. Ini semua valid punya argument tau. Dia syaitan akan datang kepada mereka. Dan juga ejekan sahabat. Engkau boleh ke? Can you become Muslim or not? Sikit-sikit kena ejek, sikit-sikit kena ejek. Kata, alah, you cannot lah. Pasal apa? Contoh isu fake. Mereka terlibat dalam perniagaan yang haram ataupun urus niaga yang haram. Contoh mereka ni terlibat dengan riba. Kemudian dia melahirkan hasrat dia nak memeluk Islam. Jadi bila nak melahirkan hasrat nak memeluk Islam, sahabat dia ejek. Dia kata, lu mau masuk Islam buat apa? Lu pun terlibat dalam riba. You boleh berhenti ke? You tahu kalau you terlibat dalam riba, you berperang sama Allah, akhirnya masuk neraka. Masuk Islam pun masuk neraka buat apa? Mindset. Very
problematic punya mindset yang ada with some of the Muslim. So ini cabaran sebelum mereka memeluk Islam. Now, semasa memeluk Islam, this is the part that every one of us should play our role. Of course, cabaran sebelum, semasa dan selepas, semua kena mainkan peranan. Antara cabaran yang paling besar dalam seseorang untuk memeluk Islam, semasa mereka nak memeluk Islam ialah, iaitu di mana dan bagaimana memeluk Islam. Di mana? How to become Muslim. Kadang-kadang ada orang ingat dia ada apa yang disebut sebagai syahadah officer. Kita tak boleh ambil syahadah, hanya officer tu ambil syahadah. Seolah-olah tugas dia, name card dia adalah ketua operasi syahadah. No such thing. Kemudian yang saya sebut rakan demotivate. All these things happen tau. Yang saya sebut tadi tentang riba, ada seorang memang nak memeluk Islam, kemudian sebab rakan dia demotivate dia, apa dia buat? I don't want this religion. Sayanglah. Sebab benda yang fake issue. Mereka tak tahu prosedur memeluk Islam. Contoh di sini, okey. Kalau di Fanar, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tahu, kalau di Malaysia, back in Malaysia, berapa yang tahu apa prosedur nak memeluk Islam? To be honest, kalau pergi masjid dan surau pun, mereka pun tak tahu. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu apa prosedur. Siapa yang sini yang pernah menonton rakaman Stacy memeluk Islam? Stacy, penyanyi tu. Dia memeluk Islam. Tak pernah tengok? Stacy, penyanyi tu. Penyanyi dari Sabah tu. Sabah, yes. Masya Allah. Follow Gurau je. Okey. Itu antara birokrasi, dan birokrasi pengurusannya lah di mana bila nak masuk Islam kena ikut waktu pejabat. Pejabat from 8 to 4, dia sebenarnya tak tutup pukul 4 tau. Ini bukan memburukkan mana-mana organisasi, but in general such thing happen. I witness it myself. Pejabat tutup pukul 4, kalau sampai pukul 3.30 ada setengah jam lagi kan sebelum balik kan. Dia kata, "Encik, kami nak tutup dah, datang esok." Hah? Orang mau syahadah je suruh orang datang esok? What is the problem? Tak boleh syahadah sekarang ke? Syahadah lama sangat ke? 2 jam? No. Kenapa tak syahadahkan? Dia limitkan syahadah dia kepada just office hour. Kemudian gambar. Ada bawa gambar tak? Tak ada lah. Kena bawa gambar. Tak ada gambar tak boleh daftar. Tuan-tuan dan puan-puan akan rasa apa yang saya rasa. Of course not exactly apa yang saya rasa. Sebab orang kata apa? Kekecewaan dia sangat kecewa. No words can, macam orang kata, nak kata no words can describe tu tak betul sangat lah. Ada words to describe, sangat kecewa. Yes. Bayangkan orang tu nak syahadah dah, bawa dia, kata tak ada gambar. Oh, tak boleh. Kenapa tak boleh macam buatlah macam JPN ke, ambil DSLR ke, ambil handphone ke, ambil gambar lepas tu print lah dalam apa berwarna, kertas berwarna. What is the problem? Kenapa tak boleh buat benda ini? Sedangkan Nabi SAW sebut, permudahkan, jangan persulitkan. Kita pula lain, sulitkan dia, jangan masuk. Jangan bagi dia masuk, susah. Dia masuk nanti kita banyak kerja, kena bagi banyak zakat. But their job is to give zakat. It's not to keep the zakat. Kemudian nama. Sekarang alhamdulillah boleh kekalkan nama. Contoh, nama saya Wong Wai Hong. Saya boleh kekalkan exactly Wong Wai Hong. Tak payah tambah nama. Tak payah tambah bin Abdullah ataupun binti Abdullah. Saya buat satu joke bila non-Muslim tanya saya, nanti saya masuk Islam perlu bin Abdullah ke? Saya kata, kalau awak sekarang bin Abdullah tak ada benefit lah. Hah? Dulu bin Abdullah ada benefit lah? Ada. Masa Pak Lah jadi Perdana Menteri memang ada benefit. Tak, kita kena relaxkan mereka kan. Supaya mereka tak ada, okay, mereka get the joke. Bin Abdullah dengan binti Abdullah tak ada dalam ajaran Islam pun. It's only available back in Malaysia. Kalau dulu sahabat, nama Umar adalah bin Khattab.
Uthman bin Affan. Ini semua adalah siapa? Sahabat Nabi SAW. Mereka masuk Islam. Ada tak mereka tukar nama? Tak ada. Hanya nama yang syirik saja kena tukar. Tapi mungkin ada yang kata, tapi bro, itu sebab mereka orang Arab. Nama Islam mesti ada Arabic sikit. Saya kata, sejak bila? Kalau macam tu, kalau if you want to use that logic, banyak masalah tau. Ramai orang Melayu nama dia pun bukan Arab. Nama seperti negara, warga negara Denmark, Danish, Mawar, Orchid, Putih, itu nama Arabik ke? Bukan. But it's accepted. Tak maulah sebut nama siapa-siapa kat sini. Saya cuba sebut sebagai general. It's okay. That name no problem. Cuma yang saya kata ialah, kenapa double standard in this sense? Iaitu kalau Melayu yang buat, it's fine, it's okay. Tapi kalau mu'alaf nak masuk Islam, kita susahkan dia mesti nama Arab, bunyi-bunyi Arab. Kalau nama saya Wong Wai Hong, kalau dah masuk Islam, nak bunyi ke Arab, dia kena harakat panjang sikit, Wong Wai Hong. Nama Arab sikit lah. Baru rasa kan? Dan pernah, saya pergi ke satu jabatan agama, bawa seorang mu'alaf untuk masuk Islam. Ini real case. Apa yang saya share, tak ada tipu-tipu. Real case. Bawa dia, gambar semua dah ready, dan sampai di situ, nak daftarkan dia, kata, awak nak masuk Islam ni, nama apa? Dia kata, saya nak kekalkan nama saya Eric Wong dan sebagainya. Kekalkan. Lepas tu, okey, tak apa, fine. Siapa saksi dia? Dia kata, saya saksi, dan juga kawan saya seorang lagi saksi. Masa tu kawan saya tu pun mu'alaf. Dia memeluk Islam kurang dari 5 tahun. Kerani tu bagi tahu, oh, encik, encik dah berapa lama masuk Islam? Saya baru 3 tahun lebih 4 tahun. Oh, minta maaf encik tak boleh jadi saksi. Kenapa? Saksi perlu 2 orang Muslim. Dia pun Muslim, saya pun Muslim. Kenapa saya boleh, dia tak boleh? Alasannya apa? Dia kata, sebab encik masuk Islam kurang dari 5 tahun. Frust tak? Frust. It doesn't stop there. Encik masuk Islam kurang dari 5 tahun. Lagi satu, kalau nanti dia nak keluar Islam, dia nak murtad, dan encik pun nak murtad, siapa nak jadi saksi? Orang belum syahadah sudah takut orang murtad. Serious case. Masa itu memang saya gaduh dengan dia lah. Saya gaduh dengan dia. Gaduh sebab apa? Come on, I'm bringing somebody to become Muslim, and ini yang you bagi tahu dekat depan dia, dia belum syahadah, you cakap nanti dia murtad, encik pun murtad, siapa mau jadi saksi? Dia kena ada 2 saksi. Saya kata, cik, dekat kertas tadi SOP itu tulis, masuk Islam kena ada 2 saksi, berumur 18 tahun ke atas. Yang Mamat ini dah 48 tahun. Takkan dia tak boleh jadi saksi? 48 dengan 18, 30 tahun beza tau. Dia kata, no, dia still below 5 years. Kita just precaution. Saya kata, tak ada dalam perkeliling kamu. Tak, ini kami buat on the spot. Saya nak jumpa pegawai kamu. Pegawai tak keluar. Dia kata ada perkeliling. Saya kata, bagi surat perkeliling. Pun tak bagi. Dia pun tak bagi. What to do? In the end, kita buat jalan juga, tapi dia banyak membebel lah. Dia buat kerja dengan tak puas hati. Sebab ini mu'alaf datang nak ajar saya. Dua-dua Cina mu'alaf nak ajar dia seorang. Dan saya cakap dengan dia, akak, dalam Islam, senyuman adalah sedekah. Lagi-lagi akak duduk front desk, tolong senyum ya. Tak, dia muka masam. Kalau siapa yang pernah bawa experience, bawa mu'alaf pergi ke tempat-tempat jabatan agama, bukan semua, saya cakap ini experience ya, yang pernah bawa, you will realize, bila kalau mu'alaf pergi je, muka masam lain macam. Masam. Seperti this is their enemy. Dan antaranya semasa nak memeluk Islam ialah nak ucap syahadah tu. Ada seorang kawan saya, ini cerita betul Ini cerita betul sekali lagi. Memang semua cerita betul insya-Allah. Macam saya nak re-emphasize, ini tipu punya. Tak. Semua benar. Tiada yang benar selainkan ini paling benar insya-Allah. Ada kawan saya, dia buat comparative religion dan dia nak masuk Islam. Lepas tu dia pergilah tanya. Biasanya kalau kita balik Malaysia kan, yang ada janggut, kalau di RNR siapa jadi imam? Ya, ada janggut. Kalau dia pakai jubah, dia jadi imam. Kalau dia pakai kopiah, kalau dia set lengkap,
tiada selain dia. Jadi kawan saya ni, dia nak masuk Islam. Ini berlaku hampir 20 tahun lepas. Dia kata, dia cerita balik kepada kami, dia nak masuk Islam. Kemudian, okey, dia nak masuk Islam tapi dia tak tahu mana nak masuk Islam. Dia pergi jumpalah kawan dia, Tuan Haji. Biasanya kita akan recognize orang yang haji ni mesti, oh, kalau non-Muslim, haji ni someone yang educated. Itu common misconceptions lah. Haji, kalau ada janggut, dia akan panggil haji dulu. Sama ada dia buat haji ke belum, tak, it's okay. Sebab kalau di China, tahu tak mereka ada satu kepercayaan, iaitu kalau kita sebagai orang awam boleh sembelih ayam tak? Boleh kan? Kalau di China, mereka lain. Di China, untuk sembelih ayam, dia mesti pastikan orang tu dah lengkap rukun Islam dia. Iaitu dia dah syahadah, dia dah solat 5 waktu, dia bayar zakat, dia puasa bulan Ramadan, dan ialah dia juga dah tunaikan haji. Baru boleh sembelih ayam tu. Ini mindset di China. Okay, fine. Jadi kawan saya, dia pergi cari seorang haji. Dia tanya Tuan Haji ni, Tuan Haji, saya nak masuk Islam. Tuan Haji tu jawab, you ingat masuk Islam tak boleh main-main tau. You balik fikir 10 kali. Dia pun baliklah fikir 10 kali. Kemudian dia fikir dah 10 kali, dia pergi balik kepada Tuan Haji tu. Tuan Haji, saya sudah fikir 10 kali. Saya mau masuk Islam. Saya sudah cakap sama you, Islam tak boleh main-main. You mesti mau balik fikir lagi 10 kali. Dah berapa kali fikir? 20 kali. Balik fikir, datang lagi. Haji, saya sudah fikir 20 kali. Sudah fikir banyak masak lah. Terlebih masak ni. Saya mau masuk Islam. I sudah cakap sama you, jangan main sama Islam. Balik fikir lagi. 30 kali mau fikir, baru boleh masuk Islam. Tahu tak Tuan Haji ni kerja kat mana? Tuan Haji ni kerja di disco. Lepas tu, bila dia check, lepas dia dah memeluk Islam, dia tanya Tuan Haji tu, Tuan Haji, kenapa dulu saya nak masuk Islam? Tuan Haji asyik suruh saya fikir 10 kali. Dia kata, tak boleh main-main no. Kalau you masuk Islam, I bawa you pergi kalau you murtad you tak solat saya tanggung you punya dosa. Mana dapat dia punya idea? Tapi trust me, this kind of idea masih ada. Ada orang kata, bro, saya tak berani syahadakan dia bro. Kalau saya syahadakan dia, semua dosa dia I tanggung nanti kalau dia tak buat. Saya kata, you ni agama Islam ke agama Kristian? Kita mana ada original sin? Kita mana ada dosa warisan macam tu? Kemudian akhirnya, dia macam hampir nak give up. Kemudian Allah bagi dia ilham. Call 103. Tahu apa tu 103? Directory Helpline. Dia call. Semuanya biasanya kalau kita call helpline kan kita lupa apa yang dia cakap, nama dia pun lupa, cuma dia kita apa yang saya boleh bantu? Itu kita ingat. Lepas tu yes, saya nak masuk Islam. Boleh bagi tahu mana boleh masuk kah? Operator tu jawab, sorry encik, saya Hindu, saya tak tahu mana boleh masuk. Fras. Tapi alhamdulillah, walaupun Hindu tu macam tu, tetapi dia kata, tapi encik saya boleh bagi nombor telefon Jabatan Agama. Alhamdulillah. Dia bagi Jabatan Agama, dia call buat appointment, sampai sana saja ustaz tu dah sedia. Dia kata, dia pegang tangan, lepas tu dia nak cuba peluk dia. Tahu tak, untuk masyarakat Cina, kita ada sahabat kita yang juga baru memeluk Islam setahun, Abdullah Yo kan? Yes. Cina peluk-peluk tak ramai punya tau. Lelaki peluk sama lelaki yang peluk itu hanya gay saja. Betul tak? Cina memang jarang peluk punya. Even mak bapak pun jarang peluk. Really. So kena faham fake mereka. Jadi ustaz tu dia pegang, dia nak peluk dia, kawan elak. Peluk lagi, elak. Peluk lagi, elak. Last dia tumpas sebab badan dia lebih besar. Bila masuk nak syahadah, ada 2 saksi ustaz kat situ. Okay, so ready? So ustaz tu ajarlah dia syahadah. Syahadakan dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Suruh dia ulang. Tahu tak masalah dengan Cina ni apa? Lidah dia. Dia cakap rambutan ke lambutan? Dia cakap durian ke lulian? Kawan tu, ini memang Cina pure punya. Dia asyhadu alla ilah, dia tak boleh sebut betul.
Ustaz yang syahadakan dia tengok saksi. Saksi tu bukan, dia ketuk pintu, tuk 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 tuk, tak sah. Ulang lagi. Macam mana? Tak sah. Sebab sebutan tak betul. Ulang berapa minit? 20 minit. Untuk syahadah. Last tahu tak dia sahkan. Tahu kenapa? Bukan dalam 20 minit syahadah dia jadi betul. Sebab ustaz tu dah penat. Akhirnya dapat masuk Islam. Sebab itu ini yang saya rujuk tadi, video Stacy. Kalau tengok video Stacy, yang syahadahkan dia, Stacy dah sebut betul. Yang paling penting bukan tajwid dia, yang penting dia faham apa yang disebut. Pemahaman dia. Ustazah tu sebut suruh dia nyanyi dengan tajwid. Saya rasa ustazah tu peminat Stacy kot. Nak dengar Stacy nyanyi live. Tak, itu antara cabaran mereka. Bayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan lalui apa yang kami lalui, menyeronokkan. Sampai tua kita cerita dengan anak kita. Pengalaman yang tak boleh dilupakan. Kemudian lepas tu, lepas memeluk Islam, akan dapat kad Islam. Ada negeri yang sebelum nak syahadah, ini sebelum syahadah tau. Sebelum syahadah pun, dia kena minta surat. Surat apa? Surat sudah potong ke belum? Surat sudah potong ke belum? Kalau tak ada itu surat, tak boleh masuk Islam. Kena potong dulu, baru masuk Islam. Ada orang pernah, dia kata, bro, dia dari satu negeri. Dia kata, bro, boleh tak saya masuk Islam di tempat bro? Saya kata, boleh, tapi awak dekat mana? Saya dekat satu negeri inilah. Saya kata, mak, buatlah kat situ. Tak payah datang all the way. Dia kata, tak. Sebab sini, dia wajibkan saya untuk potong dulu bro. Potong dulu baru boleh syahadah kah? Terrible. Kena potong dulu baru boleh syahadah. I don't understand why. Bahasa perantara, kadang-kadang majoriti ustaz dan ustazah yang bertugas, mereka hanya boleh betul-betul bahasa Melayu dan bahasa English. Jadi kalau yang tu datang, dia tak pandai. How? Susah nak menyediakan. Tapi Alhamdulillah, semua ini adalah pengalaman dan kita dah nampak penambahbaikan daripada pihak Jabatan Agama dan Majlis Agama. Dan saya akan share antara majlis agama yang telah memainkan peranan yang sangat baik. Kemudian alamat surat menyurat. Alamat surat menyurat, sebab ada orang masuk Islam, dia nak rahsiakan pengislaman dia, tak nak bagi family tahu dulu. Jadi apa dia buat? Dia bagi alamat orang lain, tetapi dekat IC dia ada alamat surat menyurat rumah dia. Pernah terjadi sekali. Dah bagi tahu dah. Ustaz, nanti untuk sebarang surat menyurat, hantar dekat alamat ni ya. Jangan hantar alamat rumah ya. Sekali surat tu sampai dekat mak dia, urusan Seri Paduka Baginda, Jabatan Agama Islam. Mak bapak akan buka lah, come on. Dia akan buka, ini apa hal? Rumah saya tak ada orang Islam. Urusan Seri Paduka Baginda pula. Buka surat pengesahan memeluk Islam. Melenting mak bapak. Nak rahsia. Tapi terjadi begini. We take it for granted. Alah, kadang-kadang kita kata dengan dia, you masuk Islam ni yakin ke tak? Yakin. Kalau you yakin, jangan sembunyi. Bagi tahu. Apa-apa terjadi pun, no problem, Allah akan ada. Cakap power. Cakap memang power, tapi bila kena kat dia, kan, senang nak bagi tahu kat orang, sabar. Lepas tu bila kena kat kita, orang pula bagi tahu kat kita, sabar. Apa sabar? Tak boleh sabar. Same thing. With mu'alaf ni, lagi-lagi mereka fragile. Dan kad pengenalan. Kad pengenalan ni saya ada experience dan kadang-kadang dia merumitkan. Sebab itu kadang-kadang kita bagi idea kepada mu'alaf, you can retain original name. So kalau setakat tukar kad pengenalan, cuma tambah perkataan Islam kat bawah, dan ada dokumen contoh di bank dan KWSP tak payah, sebagainya, tak payah nak tukar. Sebab the moment dia tukar nama dia, dia kena pergi Putrajaya untuk tukar di JPN, tukar status, tukar nama, kemudian dia kena ambil surat yang sama, pergi ke immigration, tukar pasport dia, tukar bank dia. Kalau bayangkan dia ada 5 bank. Every bank dia kena pergi. This kind of hassle yang mu'alaf lalui. Yang kadang-kadang tak ada orang bantu dia. They are very lonely. Dan kemudian bukan setakat nama mereka, nama anak mereka. Contoh, saya, anak pertama, Aiman Wong Kai Jian. Anak kedua, Aimi Wong Xuan Ni. Anak ketiga, saya nak letak Amar Wong Kai An. Sampai dekat JPN, dia kata, encik, sorry encik, tak boleh lah.
Tak boleh letak Amar Wong Kai An. Kena letak juga bin Firdaus Wong Wai Hong. Saya kata, cik, tahu tak Amar Wong Kai An bin Firdaus Wong Wai Hong berapa panjang dalam IC? Dia kata tak boleh, cik. Ini adalah undang-undang. Saya kata, are you kidding me? Anak pertama saya Aiman Wong Kai Chen, tak ada bin Firdaus Wong Wai Hong. Anak kedua Aimi Wong Shen Ni, tak ada bin Firdaus, tak ada binti Firdaus Wong Wai Hong. Kenapa tiba-tiba datang ketiga kena bin Firdaus Wong Wai Hong? Dia kata ini undang-undang. Fine. Bagi saya simple. Saya jenis yang ask for proof. Bagi saya surat perkeliling. Dia kata ada. Pergi ambil. Lalas tak tunjuk. Dia kata ini budi bicara pegawai. Panggil pegawai keluar. Pegawai pun tak nak keluar. Lalas dia paksa saya, kalau encik insist tak nak letak bin, encik kena buat akuan bersumpah. You tak boleh bagi saya bukti, saya kena buat akuan bersumpah. Fair? Tak fair. In the end saya buatlah. Saya Firdaus Wong Wai Hong, IC nombor sekian-sekian, tidak mau membinkan anak saya kepada Firdaus Wong Wai Hong. Saya letak alasan apa? Legend lah alasan ni. Saya kata yang pertama, orang Cina tak ada bin-bin punya. Saya Cina walaupun saya Muslim. Kedua, dalam Islam tak ada suruh mesti bin macam tu, especially orang Cina. Pegawai tu tengok, awak betul nak tulis macam ni? Ya, sebab kamu tak bagi, saya kena tulis macam tu lah. Sebenarnya kalau untuk anak, kalau bapaknya Cina, anaknya keturunan Cina. Bapaknya Melayu, keturunan Melayu. Bapaknya India, keturunan India. It work that way. Betul tak? It work that way. Tapi ada mu'alaf yang setelah dia nak daftarkan anak dia, JPN tak bagi. Sampai dia orang kena call saya, bro, saya di hospital. Nurse ni, pegawai ni tak bagi saya untuk daftar anak saya Cina. Dia nak letak Melayu juga. Actually mereka okey. Nak Melayukan dia juga. Dia nothing wrong dengan Melayu, India, Cina. Cuma sebab mereka dah faham, race is a race, religion is religion. Dan bro, mereka tak bagi saya letak nama Cina, kena letak bin juga, brother. Macam mana? Saya kata bagi saya cakap dengan pegawai tu. Pegawai tu bagi alasan yang sama. Saya kata no. Kalau tidak, saya akan buat komplain di JPN. Tolong bagi awak punya nama. Saya akan buat laporan di JPN. Awak tak ikut undang-undang. Lepas sudah lah, mu'alaf tu boleh letak nama anak dia. Until that extent. Sebab mereka tak berani, mereka tak tahu macam mana nak bercakap dengan mereka. They do not have the tools in their hand. Okay. Selepas memeluk Islam is the beginning of a new journey. Beginning. New chapter in life. Antaranya ialah ugutan dari keluarga. Kalau untuk Cina, okey lagi. Teruk-teruk ugut, putuskan silaturahim saja. For Chinese, Tetapi, there are certain case, our Indian brother and sister, mereka masuk Islam, ada yang ditetak, ada yang dipukul, malahan ada yang adik mereka memeluk Islam, abangnya suruh kawannya rogol adik dia. Dan benda itu terjadi di kawasan majoriti Muslim. Persoalan saya, why Muslim are so powerless? Why Muslim are so powerless? Ini adalah selepas dia dah memeluk Islam, we supposed to protect them. Mereka adalah saudara seiman kita, saudara seakidah kita. Why no protection for them? Everybody takutlah bro, mereka tu gangster. Hello, kita bukan gangster. But kalau nampak orang kena tindas, we don't care dia Muslim ke non-Muslim, we should go and assist. But now we are talking about somebody who just became Muslim, and yet we don't want to help them. Ada yang ibu masuk Islam, anaknya marah sehingga patahkan tangan dia. Ugutan dari keluarga is real. Apa yang kita dengar, dia boleh jadi lebih teruk daripada itu. Cuma ada certain case, dia tak masuk dalam media. Kemudian selepas memeluk Islam, bagaimana nak beritahu keluarga dia? Sebab religion is very sensitive, especially dengan media sekarang memainkan peranan, mengatakan Islam religion terror. Sometimes we have to understand, bila keluarga menentang, kita kena husnuzon dengan mereka, iaitu mereka risau apabila anak mereka ataupun ahli keluarga mereka memeluk Islam. First thing in mind ialah, you want to become terrorist ah? Are you going to join Al-Qaeda? Are you going to join ISIS ah? First thing come into their mind.
Apa yang mereka bimbangkan ini valid reason. Valid reason. Tetapi how to tell them that they already become Muslim? Generally, Chinese, saya sebut Chinese dulu. Generally Chinese family, they have no problem kalau anak mereka tak practice any religion. But to practice, to become a Muslim, no. Chinese ada satu mindset. Ini ditulis oleh seorang Cina dalam bukunya Black Heart, Take Black Theory, iaitu Chu Ningsing. Dia bekas Presiden American Chinese Business, di mana dalam buku dia tulis bahawa orang Cina ni dia berbangga dengan civilization dia 5,000 tahun. The same thing ditulis oleh dalam buku The Chinese Dilemma, di mana dalam buku tu juga tulis Cina dia ada satu kebanggaan kepada tamadun 5,000 tahun yang orang Melayu tak ada, yang orang Arab tak ada. You only have 1,400 years punya civilization. So why should I join? Why should you join yang less superior punya civilization? Mindset. So mereka ada that kind of mindset. Kemudian sara diri kerjaya. Ada yang diberhentikan kerja dan ada yang didiskriminasi kerana memeluk Islam. Especially kalau mereka kerja di syarikat yang belum Muslim, kadang-kadang tak dibenarkan solat. Sebab apa? Di syarikat tempat bekerja juga, walaupun ada orang Muslim tu sendiri tak solat. Dan bos tu akan kata, lu baru masuk Islam, lu mau tunjuk pandai. Itu Melayu sudah lama pun tak ada solat, lu lagi bagus kah? Force. Ini cara berfikir yang tak betul. Ada satu kes, mualaf tu sekarang di bawah penjagaan kami. Dia lepas memeluk Islam, Masya Allah, sebelum memeluk Islam pun dia dah belajar. Dan kemudian dia belajar dan dia praktis. Dia memang solat on time, Masya Allah, Alhamdulillah. For a new Muslim, he's good. Dan kemudian dia pergi kelas. Bila pergi ke ujian Jabatan Majlis Agama Islam Selangor, dia dapat antara top, which is good. Dia praktis 5 time prayers. Lepas tu solat Jumaat dia pun pergi. Bos bagi nasihat, ayah, ini agama tak payah praktis sangat lah. You ingat you solat-solat, you punya Tuhan bagi you duit meh? Bila dia outstation pun, dia boleh jamak qasar. Bos dia pun boleh bagi tahu, jangan bazir masa lah, kita rushing. Tak bagi dia solat. Ada pelbagai alasan untuk menjadikan mereka. Jadi bila mereka nak resign, mereka fikir, what can I do? What can I do? Itu antara cabaran mereka, sara diri mereka. Especially kalau student. Di university adalah tempat yang paling ramai mereka memeluk Islam. But the problem is, setelah mereka memeluk Islam, ibu bapa kadang-kadang akan memutuskan segala sokongan untuk mereka belajar. Ada satu case, budak 18 tahun Cina, dia buat keputusan memeluk Islam dan bapa dia adalah seorang yang high profile. Waktu itu dia ada sakit tulang belakang yang memerlukan pembedahan. The moment bapa dia dah tahu dia memeluk Islam, bapa dia bagi 2 pilihan. Dia kata, it's either you get out from Islam and I will continue to support your education and your surgery and I will pretend nothing happened, or if you choose to remain as a Muslim, I will cut off everything and I will sever the ties with you. 18 tahun. Apa decision dia? Decision dia ialah, dia kata, I will remain as a Muslim. Dia kata, dia wealthy family. Dia kata, I will rather die as a Muslim, live in a poor state, rather than to die as a disbeliever with a lot of money. Itu jawapan dia kepada bapa dia. Dan kemudian, perbelanjaan dia memang teruk. Teruk, susah nak pergi sekolah sebab tak ada support, nak bayar school fees, tak ada. Who going to support him? Alhamdulillah, dia sendiri berusaha dan dia mampu menyara diri dia. And how about others? Sebab tu ada beberapa yang kami terima, dia kata, how brother, if my parents know, mereka akan cut. Saya kata, put it this way, we are not rich. Saya kata, so for us to save one people from syirik is the utmost important. I don't care the price. Dia kata, saya tanya dekat dia, how much is your cost? Dia kata few thousand for 1 year and I have another few years. Total how much? Fine. Is this your only consideration that stop you from become Muslim? Dia kata yes. Okay, then you become now. We will find a sponsor for you.
Immediately dia masuk Islam. This is the only considerations yang mereka face. Sebab in order, apa yang kita boleh buat, kita buat. We don't over promise. It's better for us to under promise and over deliver rather than over promise but under deliver. Itu cara kita dalam dakwah. Kemudian kita juga ada perubahan cara minum, makanan dan pakaian. Ada banyak case sebenarnya. Everything saya boleh share, ada banyak case. Kalau dia berkawan dengan ramai orang Arab, kalau di Malaysia, the moment dia masuk Islam, dia tak macam Cina, tak macam India tau. Mungkin dia macam Cina Muslim dari Cina, ataupun dia jadi Arab Baduin. Dia akan pakai jubah all the way. Okay? Dia sangat-sangat Arab punya. More Arab than the Arab. Sebab itu, ini salah satu. Nothing wrong pakai jubah, nothing wrong Jangan saya kata, oh ni tak pakai jubah ni, tak. Nothing wrong. Tetapi culturally, how? Culturally how? Kalau dia pakai jubah, dan sebab kawan dia bagi tahu, to be a good Muslim you must wear top. Huh? Since when to become a good Muslim you must wear top? Do you know that Abu Jahal, Abu Lahab also wear top? Dia bagi definition macam tu. Dan bayangkan, dia kata tak. Jadi masuk Islam bukan masuk Arab. Dan okey lagi kalau top, tetapi kalau dipaksa ke atas dia untuk pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu. Seolah-olah kalau tak pakai baju Melayu untuk solat, tak sah solat dia. Just imagine kalau parents dia memang ada misconception yang, oh, if my son become Muslim, he will become a Malay. Sekali anak dia tak pernah pakai sampin, tak pernah pakai songkok, tak pernah pakai baju Melayu, balik je, "Hi mom." Ini anak saya ke anak siapa ni? Because complete package dari atas sampai bawah baju Melayu. Culturally, who educate them? Kadang-kadang they choose it, but sometimes and most of the time juga somebody influence them. You know you must wear like this. Contoh dulu saya solat baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam ni dia nak belajar susah, dan saya solat. Bila saya solat, I wear like this. Pakai jeans, pakai t-shirt standard, relax. Tiba-tiba tengah solat, ada orang letak benda kat atas. Dia kata kalau you pakai ni lagi banyak barakah. Pakai ni lagi banyak barakah. Masa tu baru tak tahu buatlah. Rupa-rupanya bila study, mana ada barakah? Tak ada pun. Kemudian satu lagi ialah mereka tidak diterima oleh orang Islam. Don't think that bila mereka memeluk Islam, mereka terus diterima sebagai orang Islam. Mereka dalam konflik. Konflik mereka ialah, contoh kalau dia Indian ataupun Chinese ataupun any other race, kalau orang asli still okay, ataupun orang Sabah Sarawak still okay, sebab they are used to it. Tetapi the moment they become Muslim, if he is a Chinese, the Chinese won't accept him. The Chinese won't accept him as one. The Malay will not accept them as one too. So dia syurga tak, neraka tak. Dia in between. Dia nak go to the Chinese. The Chinese sometimes don't help them. No, you are not one of us anymore. You already become a Malay. You are Muslim, not one of us. Saya bagi satu argument yang saya tanya kepada, I mean not political, but because these things related to politician, so I let you know. Ada satu parti politik Cina di Malaysia. I know this live stream, no problem. They know me also. Ada satu parti politik Cina di Malaysia. They're supposed to protect the Chinese, true? Dia kata protect the Chinese, regardless of religion. Regardless of religion, to protect the Chinese, to help the Chinese. My questions to them until today, no answer. How much have you helped the Chinese Muslim in Malaysia? Are we Chinese too? Saya tanya mereka, so mereka asyik kutuk kami Cina Muslim. Dah masuk Islam, you forget about your root. I say, no, we don't forget about our root. China press datang interview, dia tanya satu soalan. Ada orang kata, the moment you Chinese become Muslim, you become less Chinese. So what you have to say about it? Saya kata, no. After I become Muslim, I am more Chinese than a lot of Chinese outside. Wartawan tu terkejut. What do you mean? Saya kata, easy. Berapa Cina di luar yang boleh bercakap dalam Cantonese dan Mandarin macam saya? Although saya tak belajar di sekolah Cina. Kebanyakan Cina kat luar, they can't even speak a Chinese word. Mereka English educated.
So what define a Chinese, saya kata dengan dia? What define a Chinese? You define a Chinese by lineage or by the language. If you define by language, a lot of American Chinese is no longer Chinese. A lot of Chinese in Malaysia who cannot speak Chinese, they're no longer Chinese. If you were to define a Chinese by eating pork, I'm going to tell you a lot of Buddhists who are vegetarian no longer Chinese. So how many Chinese you left here in Malaysia? It's like that. So mereka nak attack kita. Mereka nak attack our identity. Dan satu lagi ialah adat versus agama. Contoh, selepas memeluk Islam, dia masih makan dengan chopstick. Jadi ditanya, ada orang kata dengan dia, tak boleh, haram. Haram makan dengan chopstick. Sebab apa? Dia kata ini tasyabuh, menyerupai orang kafir. To be honest kan, lepas memeluk Islam boleh makan chopstick tak? Boleh? Boleh? Boleh makan chopstick? Adik, to be honest kan, saya tak makan chopstick. Saya makan guna chopstick. Sini dah pernah kena, so dia dah faham dah. Of course, kita masih boleh makan guna chopstick, tapi kita tak makan chopstick. Fine. Tapi ada certain thing dia tak bagi. Pakai baju Cina pun dia kata tak boleh. Itu tasyabuh. Hah? Pakai baju Cina pun tak boleh, itu tasyabuh? Saya sengaja pada umrah saya yang pertama 2013, saya pakai baju Cina saya, baju kungfu. Baju macam Wong Fei Hong tu. Saya tawaf Kaabah. Saya tawaf Kaabah, lepas tu saya ambil gambar. Saya pergi Masjid Nabawi, saya ambil gambar. Bila tunjuk ada non-Muslim datang nak tanya pasal Islam, sebelum tanya apa-apa, saya tunjuk gambar saya di Kaabah. Pakai baju Cina. Saya tunjuk gambar saya di Masjid Nabawi. Dia kata, boleh kah? Saya kata boleh. Kenapa tak boleh? I thought you must wear top. You must wear Malay shirt. I said, no. China shirt still allowed. Oh, like that. Lepas tu saya kata, do you know, dekat Mekah dan Madinah, kebanyakan jubah adalah made in China. So, dia terus eye openers. Dia banyak soalan yang dia nak tanya, dia terus lupa dah. Dia kata, oh like that, very simple. I still can wear my jeans, huh? I said, why not? As long as you're covering your aura, what you want to wear, just wear lah. What is the problem? Dia tak boleh bezakan adat dan agama. Especially bila orang yang membimbing dia ada niat yang baik, tetapi right intention, good intention, but wrong action. Di mana kalau yang memeluk Islam, oh ini tak boleh, ini tak boleh, ini tasyabuh, ini haram, ini menyerupai orang kafir. Jadi bila mu'alaf tu dia dah belajar sikit, dia bagi tahu kepada dia, yang you bersanding tu itu pun tak boleh, itu Hindu punya. Dia akan jawab, tak, itu adat. Ya, memang adat Hindu mah. Tak apa, ini kami boleh buat. Saya kata, just because you are born Muslim, therefore this is okay for you to do? Bila kena dekat kami as a mu'alaf, everything is haram and everything for you is halal. I say, that doesn't make sense. Yang kamu cukup jambul, lepas tu letakkan dalam kelapa tu, lepas tu berzanji sana sini, itu siapa punya? Bila tegur macam tu, dia kata, tak boleh. What is the problem? Bila kena kat mu'alaf, semua haram. Bila kena kat mereka, everything is okay. The next confusion selepas memeluk Islam, mau ikut mazhab mana? Mau ikut mazhab mana? Kalau sekarang ni mu'alaf ni tanyalah kan, ni mu'alaf ni lah. Mu'alaf ni tanya, akak-akak, abang-abang nak ikut mazhab mana? Nak ikut mazhab mana? Wahabi, astaghfirullahalazim. Persoalan dia ialah kena ikut mazhab. You see, those people yang memeluk Islam, kalau dia memeluk Islam kerana kahwin, dia akan ikut-ikut saja. Tapi those yang thinking, especially foreigners, dia memeluk Islam, dia akan tanya, now why should I follow this school of thought? Why should I follow that school of thought? Sebab mereka telah dididik, what is the evidence for that? From the Quran and the Sunnah, that I must follow this particular school of thought. No, because my scholars say. If your scholars say so, then what is the difference between Christian and Islam? Also follow scholars, don't follow the book. You will be jammed. Mereka banyak bertanya. Kalau kita kata contoh, kata, okay, di Malaysia kita
ikut mazhab Syafi'i. And we respect, saya pun ikut mazhab Syafi'i, alhamdulillah. But then bila buat benda lain, dia kata, oh no, you cannot practice any other school of thought, you must practice Syafi'i only. Okay, fine. You see, bila starting, mereka masih akan follow. Tetapi bila dah lama mereka dah belajar, they will start to question, bro, I want to ask you, how do you pay your zakat lah? Dia kata, yeah, we pay by money. But according to what I study, Syafi'i, you have to pay by, with rice, everything. So, which mazhab you follow? No, we change a bit. Now can change you have Islamic bank but that's not Syafi'i, right? So when you go for Umrah, I perform my Umrah, I heard the Ustaz say when you reach Masjidil Haram you can change your mazhab to other mazhab, because in Syafi'i, touching with husband and wife invalid the wudu. But after when there, I can change any other mazhab which say when you touch your husband and wife, it's still okay. So suddenly can change Then I want to ask you, since when I signed the form to become a Syafi'i mereka akan banyak persoalan, banyak pertanyaan. Akan banyak persoalan, banyak pertanyaan. Jadi, kena educate ourselves as well. And then, mereka dijangka untuk jadi Muslim sejati immediately. The moment dia syahadah, ingatlah, malam ni, bangun pukul 3, tahajud lah. Kawan kita tu, baru syahadah, 5 waktu pun belum. Terus aspek dia kata, now you dah masuk Islam, you have to cover up everything. You have to cover up from your head to your toe. Yang dah lama Islam 30-40 tahun pun tak boleh buat, you expect somebody who just become Muslim and do it? Berperingkat. Dan ini I share with you what happened in Bahrain. Saya masuk penjara. Saya tidak dipenjarakan. Disclaimer lah kan, orang kata masuk penjara. Saya masuk penjara tetapi bukan kerana dipenjarakan, kerana ikut Discover Islam Bahrain untuk buat dakwah di penjara. Di situ ada 3 orang Cina, dari China. Masuk-masuk, rupanya 2 dah memeluk Islam, seorang lagi. Bila dah seorang tu, ini yang terjadi, the technique. Bila yang seorang lagi tu, saya fokus banyak pada dia. Cerita tentang Islam, bila dah jadi Muslim, you can do gradually, tak semestinya everything at one time dan sebagainya. Take your time. Allah will judge us based on our effort, not the result. Especially you are new. Allah is all knowing. Bila saya cakap macam tu, dia angguk dan saya tanya apa pendapat. Dia kata, saya tak tahu benda ini sebelum ni. I thought bila masuk Islam kena practice everything. Kalau macam tu susahlah. Saya pun tak boleh practice, saya pun tak boleh buat. Tapi bila cakap macam tu, boleh buat pelan-pelan, boleh buat ikut kemampuan. Saya nampak Islam banyak senang itu macam. Saya ajaklah dia masuk Islam. Dia kata, tak apalah, ini pun first time saya betul-betul faham. Tengoklah, saya fikir 2-3 kali lagi. 2-3 kali lagi. Bagi saya, kalau dia cakap 2-3 kali, bukan kali ketiga, mesti kali kedua. Before datang ke Doha, on the day that saya datang ke Doha, make another trip there. Jumpa dengan dia. Dan saya buat ajakan kepada dia. So, Islam is very simple. I'm here dengan Chinese. You have to always emphasize, you do it not because of money. Kalau tidak, dia akan fikir, mana ada orang buat kerja tanpa harapkan balasan? Kenapa orang ni terlalu nak saya masuk Islam? Dia mesti ada udang di sebalik mi. Mereka akan fikir macam tu. When I keep on emphasize, saya cakap, saya buat ni, saya tak minta duit dari you. Dan saya buat ini pun, saya tak janjikan kamu bahawa kalau kamu memeluk Islam sekarang, kamu akan dibebaskan segera ataupun kamu akan dikenakan hukuman yang lebih ringan. I will not promise you that because I cannot do so. Definitely I cannot do so. But I know for sure, something that I have experienced before, I know this religion is the truth, this religion is the right religion, very beneficial to me. And I believe that by you accepting the invitation today, it will be beneficial to you. And you can practice it gradually. Lepas tu saya tanya dia, last final question before pergi. So, how about my invitation? You willing to accept my invitation now? Dia kata, okay, I accept your invitation. Okay, buat syahadah dengan dia. So, sometimes it's about cara kita bagi tahu untuk bagi dia selesa. Saya menipu tak bila saya kata yang you can do it gradually? Did I lie? No, I'm not lying. Because that's exactly what you must do.
You can do your best. That's why the Prophet SAW kata bahawa whatever that I have forbid you, stay away from it. Whatever that I have command you to do your best. Sebab itu kalau kita tengok dalam Riyadhus Shalihin, bila sahabat datang kepada Nabi, apakah jihad yang paling utama? Nabi bukan bagi jawapan standard tau. Nabi bagi jawapan yang berbeza, betul tak? That doesn't mean that the Prophet SAW, dia tak ada prinsip. No. But the Prophet know the condition of the people. So, he don't give the same fatwa. Especially kalau revert, people yang nak become Muslim, kita tak boleh bagi fatwa based on our iman. Must be based on their capability, their iman. Now, ada juga masalah yang satu lagi ialah mereka juga dianggap Muslim kelas kedua, second class Muslim. They do not have the status of like another Muslim. Yalah, tadi saya sebut terminologi itu, saudara baru, mu'alaf, forever, bila mati pun mu'alaf juga. Sebab itu, the terms. Now, bila kita jumpa orang yang memeluk Islam, normally kita akan tanya dia kan, why you become Muslim? Betul tak? Change the way how we ask. Better. Kita tanya dia, John, what is the beauty of Islam that attract you to become a Muslim? You bagi dia jalan, kita bagi dia jalan keluar daripada why you become Muslim is like questioning, why you are here? No, it's like when you ask why, it's like I'm questioning your intention already. Dia akan rasa begitu. Tapi kita bagi dia jalan yang cantik. Kita kata, bro, what is the beauty of Islam that attract you to become Muslim? At least dia akan kata, oh, I see a lot of good Muslim. At least dia akan kata benda yang baik. Dia tak perlu nak justify why tu, takkan nak cakap dia nak kahwin kot. And it seems like, bagi setengah orang, masuk Islam sebab nak kahwin is like a major sin. Tak macam tu. Itu cara dia dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, tukar cara kita bertanya kepada mereka. The next thing ialah tak ada follow up. We sometimes kita dah close di Malaysia purata 7,000 hingga 10,000 orang memeluk Islam every year. But unfortunately, follow up kurang. Sebab lepas syahadah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. That is the only time that they see him and the last time. Ya. Sebab itu, kami cadangkan kepada majlis agama dan jabatan agama seluruh negara. Make it a point. Panggil nazir-nazir masjid, AJK masjid dan surau seluruh negeri tersebut datang meeting dan bagi tahu mereka bahawa every masjid dan every surau perlu berfungsi sebagai pusat menjaga mu'alaf. Jadi bila ada orang mendaftar di tempat di negeri itu, mereka terus dia di negeri di daerah mana, terus direct kepada masjid itu, masjid mana terdekat dan biar masjid itu take over. Kalau one single NGO buat semua kerja, tak boleh. Dia mesti ada plan. But unfortunately, ini respon daripada pihak majlis agama. Pihak majlis agama nak buat, tetapi respon yang diterima daripada masjid dan surau sangat mengecewakan. They don't even come for the meeting. Sebab masjid kita hanya untuk solat 5 waktu, hanya untuk orang baik-baik sahaja. Orang yang baru nak baik, kalau dia tak bertudung, baru nak masuk masjid, dia nak solat, kenapa lu masuk sini? Keluar. Like my friend tadi yang nak syahadah tu, yang fikir 30 kali tu, dia muka memang pure Cina tau, tak ada janggut punya. Dia pergi masjid awal untuk solat asar. Dia tengok dekat notice board. Lepas ambil wuduk, dia tengok dekat notice board. Karya masjid sampai, tak bagi salam, tak bagi apa. Woi, keluar! Saya, apa asal saya? Keluar! Saya tak keluar. Sebab dia muka Cina. Kena halau macam tu, kesian tak? So sometimes it's good juga kan, kalau Cina ni masuk Islam pakai kopiah, biar orang tahu dia Muslim. Nasihat jugalah kan. Kalau macam saya, insyaAllah lah orang sekali tengok saya, you Muslim. How do you know? Your beard. Okay, Alhamdulillah. I'm okay. Now, apa solusi dia kepada cabaran yang kita sebut tadi? Every single one of us, setiap daripada kita have to involve. Kita kena anggap, dan ini hadis yang sangat memberikan satu dorongan kepada kita. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda bahawa untuk kalian membantu saudara kalian menyempurnakan urusannya, lebih aku cintai dan lebih tinggi pahalanya daripada kalian beriktikaf di dalam Masjid Nabawi.
Dan dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda bahawa barang siapa yang mempermudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusannya di akhirat. Which mean, when we look at this, Masya Allah, kita ingat, tak, aku nak solat. Tapi Nabi kata, it's much better than itikaf dalam Masjid Nabawi. Solat dalam Masjid Nabawi, dia punya tu dah banyak dah. Ini itikaf lagi. But Nabi cakap, it's much better. Ini not only related kepada saudara baru, kepada mu'alaf, but related to any Muslim, anybody. When kita bantu dia dari point A ke point B, dia punya reward, Masya Allah. Dan kita pun harap di akhirat nanti Allah SWT mudahkan urusan kita. So dengan mempermudahkan urusan orang lain, kita harap Allah SWT akan permudahkan urusan kita. Now share with you one joke. Tak related kepada mu'alaf, related kepada soalan peperiksaan. Ada seorang budak, untuk PT3 dia tak boleh jawab peperiksaan soalan tu. Sangat susah. Jadi apa dia tulis dekat kertas soalan tu, dalam jawapan dia tulis, barang siapa yang mempersulitkan urusan seseorang hamba, maka akan dipersulitkan di akhirat. This student is brilliant. Dia bagi warning dekat teacher dia. Kalau kita cikgu tak tahu lepas baca, what's going to happen? Dan kalau boleh, solusi dia juga ialah jadikan diri kita sebagai ansar, muhajirin dan ansar. Kita lihat apabila muhajirin berhijrah ke Madinah, kita tahu soalan ini sangat famous. Nabi SAW buat mu'akad, mempersaudarakan mereka. Contoh Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'id bin Rabi'. Dia mempersaudarakan mereka untuk assist them whatever they need. Sometimes yang reward ni not necessarily money tau. And then please, bila kita handle reward, do not say I will help, saya akan tolong. Sebab apa? Kalau kita cakap I will see how I can help, I will try to find solution, I will put effort. Kalau kita cakap saya akan lihat, saya akan usaha, untuk mu'alaf, mereka tak dengar saya usaha tau. Mereka akan dengar saya akan bantu. So dia akan pergi kepada kita, boleh bantu sikit tak? Bila kita tak bagi, dia kata you Muslim cakap tak serupa bikin punya. Jangan sebut perkataan saya akan bantu, sebab kita tak tahu apa masalah dia. Cuma dekat kepada dia dan dia suka bantuan dari segi psikologi, experience. Bawa dia ke majlis. And mu'alaf, especially bila tibanya musim perayaan, Hari Raya Aidilfitri, they are very lonely. Very lonely. Sebab kita, Masya Allah, balik kampung. Dia, dah lah family dia tak raikan Hari Raya Aidilfitri. Dia pun tak dapat. Buka puasa pun dia alone. Why not look at those people yang mu'alaf ni, ajak mereka. Ramai jemaah ni, ajak seorang kalau satu rumah satu hari pun tak habis. Ajak dia, make it part of our family. Kalau raya, ajak dia sekali. Sebab bagi dia rasa, those are the thing yang perlu kita lihat. Sebab kadang-kadang kita fikir kita raya saja, mu'alaf ni tak perlu nak raya. Mereka pun nak rasai juga, but unfortunately they don't have the chance. Melainkan mereka kahwin. Dan pastikan mereka ilmu sebelum amal, dan gunakan fik aulawiyat, fik keutamaan. Kalau sahabat kita tu antara dia masih minum arak, contoh kalau dia minum arak haram, tetapi dia sangat-sangat ketagih, adakah setiap hari kita nak suruh dia berhenti? Tak. Ada satu kes, seorang mu'alaf ni dah masuk Islam 5 tahun, dia mabuk dan dia pergi kelas. Kalau ada orang mabuk dan dia pergi kelas, apa biasa kita buat? Apa biasa orang kita buat? Bukan kita, insyaAllah kita baik-baik, insyaAllah. Apa biasanya orang kita buat? Dia bau-bau je, masuk je. Siapa minum arak ni? Siapa? Dia jadi detektif, sniffing. Kemudian dia dapat check, what's going to happen to the person? Akan dihalau keluar lah. Betul? Tetapi kalau kita didedahkan dengan what is important, kita akan tahu bahawa let him sit there. Walaupun dia mabuk, bagi dia duduk kat situ. Itu bukan suruh kita encourage dia minum lagi. Bukan. Tetapi think about this. Mabuk dia tetap datang kelas. Orang yang tak mabuk pun tak datang kelas.
Betul? At least dia mabuk-mabuk, kalau dia dapat 1%, he get something, right? Yes, he will get something. Dan Alhamdulillah, after years and years, the same mu'alaf, sebab orang yang mendidik dia, taufik keutamaan, in the end, dia daripada strong liquor, berubah jadi beer, kemudian semakin kurang, and in the end now, he stop completely. Bayangkan kalau masa dia datang dalam keadaan mabuk, kita cakap jangan datang. I think dia masih akan minum arak. It take time for people to change. For us, kita fikir balik waktu muda kita, kita pun mungkin tak praktis sangat pun. Tapi because through age, through time, we become better, more knowledge. Sebab tu ilmu come dulu. Ilmu datang dulu. Lepas tu kita berubah. It took us 30 years, 40 years sometimes to change. But this reward might be 10 years. Give him time. Jangan cela dia. Tapi janganlah support dia, bagi duit untuk dia beli arak. Okay? Jangan support dia. And then gunakan pendekatan hikmah, bagi dia fatwa berbeza, dan always give them the simple solution. Macam saya selepas memeluk Islam, semalam saya dah cerita, 6 tahun saya tak balik rumah mak saya makan. Why? Sebab ikut mazhab Syafi'i yang difahami oleh orang Malaysia sekelintir, tak boleh makan di rumah mak bapak yang non-Muslim sebab mereka ada masak khinzir. Melainkan mereka tukar everything. Tetapi the moment saya dah start belajar dan saya dah faham sikit, tak pandai sangat, saya baca dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi kata, perlu tak sertu? Dia kata, pendapat Imam Syafi'i itu pendapat dia. Tak ada nas. Sebab yang nas tu sebut pejana yang dijilat oleh anjing. Bukannya pinggan mangkuk yang telah digunakan untuk masak khinzir. Dan malahan ada hadis dalam Abu Daud, hadis yang sahih, di mana para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami berjiran dengan ahlu kitab dan mereka menjemput kami untuk makan. Apa yang perlu kami buat?" Rasulullah bagi satu jawapan dulu. Cari pinggan mangkuk lain. Kemudian sahabat kata, "Kalau tak ada ya Rasulullah?" Nabi kata, "Kalau begitu, cuci dan makan bismillah." Nabi tak seru sertu pun. The moment saya tahu benda ini, saya start balik rumah makan. Bila buat tahun baru Cina, pergi makan, makan besar kan, makan. My mom terkejut. Dia kata, "For first 6 years, you don't come back and eat. Kamu tak balik makan. Kenapa now boleh? Kamu berubah ke? Ataupun kamu nak keluar Islam?" Saya kata bukan. Saya kata minta maaf dekat mak. Sebab for the past 6 years, I have no one to blame except myself. Sebab kejahilan diri saya. Saya tak pergi belajar. Bila saya belajar, saya cakap dengan mak saya, "Mak, Islam very simple. In fact, saya boleh balik makan. Cuma pastikan masakan halal sahaja." My mom so happy, bayangkan anak bongsu dia, and in the end boleh balik rumah makan. For Chinese, reunion dinner is the most important dinner in a year. Reunion dinner. Jangan mengecewakan mereka. So, fake tu. So, kita kena tahu apa fake keutamaan, kena permudahkan untuk mereka. Dan ingatlah, janji kena ditepati, jangan dicapati, ya. Bila kita dah cakap tu, kena buat. But don't over promise, always remember. Dan insyaAllah, jadikan sirah Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW. Dan dengan mu'alaf, ada satu soalan dulu tanya, a few weeks back, tanya kepada saya, "Brother Firdaus, macam mana nak kukuhkan iman saudara baru?" Very important question. Jawapan saya, kaji dan kongsi, ajarkan kepada mu'alaf ini sirah para sahabat radhiyallahu anhum. How? Because majority sahabat, semua sahabat adalah mu'alaf. Kalau by definition, betul? Mereka adalah mu'alaf. Contoh, history repeat itself. Saya bagi few example yang boleh jadi pendorong. Bukankah Khabbab Ibn Arad radhiyallahu an pernah bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah kita dalam agama yang benar?" Nabi kata, "Yes, benar. Jikalau kami dalam agama yang benar, kenapa pertolongan Allah SWT tidak sampai lagi?" Maka Nabi kata apa? Apa yang Nabi ceritakannya lah, this is the teknik yang kita nak guna. Nabi kata, "Wahai Khabbab, dahulunya
ada umat yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka diletakkan gergaji di atas kepala mereka dan lalu dibelah mereka. Mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Kabab, dahulunya ada segolongan manusia yang diseru, diperintahkan untuk terjun ke dalam gaung api kerana mereka beriman kepada Allah, dan mereka tetap terjun kerana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tiba masa Islam akan menang. Sehingga perjalanan jauh itu, perempuan dia tiada apa yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabarlah. Tapi dia tak faham. Cerita story yang mereka ada perasaan yang sama. Contoh, kalau dia dibuang keluarga, mak bapak dia ugut nak bunuh diri kalau dia masuk Islam. Cerita dengan mereka kisah Sa'ad Ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. All this sirah untuk kita as a Muslim, bukan untuk mereka saja tahu. Actually for me, topik yang saya paling suka selain daripada Quran dan Sunnah, hadis semua, sirah. Sebab dalam sirah I get a lot of strength. Bila saya rasa down, saya rasa alamak, dakwah ni susah, orang teruk, bagilah. Tapi bila saya tengok balik sirah, dia kena lagi teruk, aku kena sikit je. Okay, fine. Sa'id Nabi Waqqas bila dia masuk Islam, mak dia ugut. Dia kata tak akan sikat rambut, tak akan makan minum. Ini mak dia ugut. Hari ini bila mualaf masuk Islam, ada tak mak bapak ugut kata nak bunuh diri, tak akan makan minum dan sebagainya? Same. Apa Sa'id Nabi Waqqas bagi tahu kepada mak dia? Dia kata, mak, makanlah, minumlah mak. Jikalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan engkau 100 nyawa untuk engkau melakukan mati dan kembali, aku tidak akan keluar dari Islam. Ceritakan kepada mereka juga perjalanan Bilal Ibn Rabah. Ceritakan juga kepada mereka Salman Al-Farisi, bagaimana Salman Al-Farisi mencari Islam daripada agama Kristian, daripada Majusi kepada Kristian, kemudian dijual sebagai hamba abdi dalam keadaan yang teruk, akhirnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ kita boleh ceritakan kepada mereka ialah dalam surah Al-Insyirah surah ke-94 ayat 5 dan 6 Allah sebut fa innama'ul yusri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan. Lihat bagaimana Salman Al-Farisi, dia adalah orang yang bebas, kemudian kerana dia nak pergi ke Madinah, orang itu tangkap dia dan jual dia sebagai hamba, dan kerana dia ditangkap menjual hamba, nampak teruk. Tapi kerana dia ditangkap menjadi hamba, maka dia berpeluang berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Bayaran dia sangat berbaloi. We can keep on going and going. Abu Zal Al-Ghifari dipukul. All these things, penderitaan mereka, ceritakan kepada mereka. Mus'ab bin Umair, seorang remaja kaya, tapi bila meninggal, dia kaya dia di Mekah ialah sehingga jubah dia meleret panjang. Tetapi ketika dia syahid dalam perang Uhud, dikatakan, sahabat kata, kalau tutup kepala dia, ternampak kaki dia. Tutup kaki dia, nampak kepala dia. Bayangkan, ini pengorbanan mereka untuk Islam. This is what they have gone through. Dan cakap dengan dia, because of them, today we have Islam. Alhamdulillah. Dan kita punya penderitaan is not as bad as them. So keep on telling them that actually dengan memberitahu kepada mereka, one thing yang perlu dibetulkan dan sebagai penutup ialah, konsep pemikiran kita ialah, jangan fikir bila kita membantu seseorang, kita membantu dia dulu. No. When we help somebody, first and foremost, we help ourselves first. Innama akmalu biniat. Bila ada niat nak bantu, dah dapat pahala. Bila kita membantu, kita dapat pahala. Tetapi bantuan yang kita berikan kepada orang itu belum tentu dia dapat manfaat lagi. Contoh, kita bagi orang RM100, kita harap bantu dia untuk keluar daripada kemiskinan, boleh makan. Tetapi RM100 yang kita bagi dengan niat, kita dah dapat. Bagi itu dah dapat lagi. Tetapi RM100 dia simpan dalam poket dia, belum tentu dia sempat pergi minimarket beli barang. Dan dicuri. Which means manfaat tu always on ourselves. Always correct kita punya mindset that whatever we do good is for ourselves first, not for other people. So insyaAllah harap-harap kita semua akan menjadi antara Hawariyun, Ansar dalam agama Allah SWT untuk membantu saudara-saudara kita yang dalam kesempitan, dan semoga Allah SWT menerima bantuan usaha kita itu. Dan dengan sedikit usaha itu kita harap Allah terima, dan Allah jadikan itu sebagai amal jariah, amal soleh kita. Dan semoga Allah SWT juga dengan amal jariah itu, amal soleh kita itu, Allah masukkan kita ke dalam Jannatul Firdaus insya-Allah. Wa akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.